Hai murid-murid, hari ini saya ingin kongsikan bersama murid tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu B-U-L-I, bully. Lewat kebelakangan ini, kes bully sering dilaporkan melalui media massa. Masalah ini bukanlah gejala baru di negara kita. Malah, gejala buli pelajar sekolah menunjukkan kadar peningkatan dari semasa ke semasa. Kes buli yang melibatkan pelajar sekolah bukanlah kes terpencil, kerana kes ini sudah mendapat perhatian seluruh masyarakat negara kita. Hal ini terjadi kerana gejala buli sudah semakin melampau ke belakangan ini, sehingga menyebabkan kematian. Baiklah murid-murid, seterusnya saya nak terangkan apa itu buli sebenarnya. Buli adalah sebagai perbuatan yang mempermainkan orang. Kebiasaannya orang yang lemah dengan tujuannya untuk menggertak, mencederkan ataupun menakutkan orang tersebut. Dalam erti kata lain, buli adalah perbuatan yang mengasari orang yang lemah untuk memperlihatkan kekuatan atau keganasan seseorang. Kes buli seperti ini tidak hanya berlaku dalam golongan dewasa, malah telah berlaku sejak peringkat awal sekolah, iaitu prasekolah lagi. Selalunya, perbuatan buli melibatkan sekumpulan pelajar dan mangsa hanya keseorangan mempertahankan diri. Apa khabar murid-murid? Seterusnya, saya ingin terangkan jenis buli. Buli boleh dikelaskan kepada 4 jenis, iaitu buli fizikal, buli lisan dan buli yang berkaitan dengan hubungan adalah yang paling lazim di sekolah. Dan pembulian cyber adalah lebih biasa di sekolah menengah daripada di sekolah rendah. Okey, kita lihat satu persatu. Buli fizikal. Ini adalah buli yang melibatkan memukul, menendang, mencuri, menyembunyikan atau merosakkan harta benda orang lain, atau memaksa mangsa buli melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Mangsa mungkin akan diejek, diseksa dan dipukul oleh rakan sekelas mereka. Buli fizikal hendaklah dihentikan dengan segera, kerana kadang-kadang ia berakhir dalam keadaan tragis seperti kecederaan parah atau kematian. Seterusnya yang kedua, buli lisan ataupun percakapan. Buli lisan atau percakapan seperti mengusik atau menghina, menyebarkan kabar angin, seperti contoh fitnah, mengancam dan mengejek orang lain. Ini adalah jenis buli yang paling biasa berlaku. Yang ketiga adalah buli berkaitan hubungan. Buli ini dilakukan dengan niat untuk membuat seseorang merasa terpinggir atau ditolak, seperti dengan keengganan untuk bercakap dengan seseorang atau menggalakkan orang lain untuk membuli dalam beberapa cara. Buli berkaitan hubungan adalah perkara biasa di kalangan belia, terutamanya kepada kanak-kanak perempuan. Tidak seperti buli fizikal yang jelas. Buli berkaitan hubungan tidak berlaku terang-terangan dan boleh terus berlaku untuk jangka masa yang lama tanpa diketahui. Dan akhir sekali adalah cyberbully. Buli cyber ialah buli melalui penggunaan teknologi seperti email, mesej segera, laman rangkaian sosial seperti Facebook, mesej teks dan telefon bimbit untuk mengganggu, menggugat, memalukan atau menyasarkan orang lain. Ia boleh mengakibatkan kesalahan undang-undang dan hukuman penjara jika ia memenuhi definisi gangguan cyber atau cyber hendam.
Baiklah murid-murid, kenapa buli ini boleh terjadi? Apa puncanya? Mari kita lihat sama-sama. Punca pertama, gejala buli semakin berleluasa di negara kita adalah kurangnya didikan agama. Negara yang pesat membangun menuntut rakyatnya bekerja keras untuk memenuhi keperluan hidup. Dalam mengejar hal dunia, ibu bapa terlalu sibuk sehingga tiada masa untuk mendidik anak-anak. Bagi keluarga yang berpendapatan tinggi, hal penjagaan anak diserahkan kepada pembantu rumah yang sudah pasti berasal dari negara lain. Ibu bapa seharusnya sedar penerapan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak lebih berkesan jika dididik dari awal. Ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing tidak mempunyai masa terluang untuk berkomunikasi dan memahami anak-anak mereka. Kelemahan institusi kekeluargaan menyebabkan anak-anak dibiarkan bebas dan kurang pemantauan daripada ibu bapa. Kesannya, ibu bapa gagal memberi didikan agama dan menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak mereka. Ada antara pelaku-pelaku kegiatan buli ini menganggap perbuatan mereka sekadar hobi semata-mata. Ini menunjukkan bahawa masyarakat yang maju dan berpendidikan tinggi tidak melahirkan insan yang berfikiran waras. Gejala buli ini juga boleh terjadi disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Lazimnya, golongan pembuli berfikir kurang matang dan gagal membezakan baik buruknya suatu tindakan. Sebaliknya, mereka sentiasa terikut-ikut akan perangai dan tindakan rakan sebaya. Apabila individu itu tersalah memilih rakan, mereka kemungkinan besar akan terjebak dengan gejala buli ini. Di samping itu, keadaan akan bertambah buruk dengan sifat ego mereka yang tidak mahu kalah setelah dicabar oleh rakan sebaya. Rakan-rakan pula akan memprovokasi individu tersebut sehingga tindakan pembuli di luar kewarasan otak. Baiklah murid-murid, punca seterusnya boleh dilihat melalui pengaruh media massa. Media massa kini juga telah menjadikan pemangkin kepada budaya negatif ini. Pelbagai genre filem dan drama bersiri luar negara yang disiarkan di televisyen sentiasa memaparkan budaya asing yang sememangnya kontras dengan budaya tempatan. Program-program yang diimport dari negara-negara barat berunsurkan aksi-aksi ganas, terdorong dengan perasaan ingin mencuba. Aksi-aksi yang dipaparkan, pelaku buli akan bertindak ke atas mangsanya tanpa memikirkan padah yang bakal mereka perolehi. Baiklah murid-murid, seterusnya kesan terhadap buli. Buli boleh memberi kesan terhadap kesihatan fizikal dan emosi dalam kehidupan, sama ada dalam tempoh masa yang pendek ataupun jangka masa yang panjang. Penyelidikan telah menunjukkan bahawa mangsa buli lebih cenderung untuk merasa tertekan, kesunyian dan merasa cemas. Mereka juga mempunyai harga diri yang rendah, mengalami sakit kepala, sakit perut, keletihan dan kurang selera makan. Ada juga murid yang tidak hadir ke sekolah, tidak nak ke sekolah dan mempunyai prestasi sekolah yang sangat teruk. Ada yang sampai tahap yang membimbangkan, ada yang berfikir untuk membunuh diri atau cuba untuk membunuh diri. Kajian pendidikan juga telah menunjukkan bahawa sesiapa sahaja yang terlibat dengan buli, sama ada mereka yang membuli orang lain atau mereka yang dibuli, mempunyai risiko tinggi untuk menghidapi kemurungan. Ingat tu adik-adik. Murid-murid, apa yang boleh saya lakukan untuk menghentikan buli ni? Bagaimana cara untuk mengelakkan buli?
Yang pertama, elakkan menjadi penonton kegiatan buli. Pergi dapatkan bantuan dari orang lain seperti contoh guru atau golongan dewasa. Yang kedua, jangan ketawa semasa seseorang itu sedang dibuli. Yang ketiga, jangan melibatkan diri dalam gosip kalau murid-murid tidak tahu cerita yang sebenar. Seterusnya yang keempat, jangan sesekali gunakan kemudahan internet untuk menyakiti seseorang. Seperti contoh, mengejek, menyebut kata-kata kesat dan menyebarkan fitnah. Yang kelima, keluar dari kegiatan buli dan pergi dapatkan bantuan. Dan akhir sekali, murid-murid kena tahu apa kekuatan yang ada dalam diri murid supaya murid tak mudah untuk dibuli. Murid-murid, di sini saya nak beritahu tips untuk mengelakkan diri daripada dibuli. Murid mesti mempunyai keyakinan diri yang tinggi kerana pembuli suka membuli mereka yang lemah dan tidak akan melawan. Ini kerana pembuli hanya akan mengulangi membuli seseorang jika mereka fikir mereka boleh meneruskan kegiatannya. Sudah tentu ia menyakitkan, tetapi pembuli mendapat kepuasan jika mereka mengetahui mereka berjaya menyakiti perasaan seseorang. Murid juga boleh gunakan tips ini, iaitu cuba untuk mengabaikan pembuli. Jika anda tidak boleh mengabaikan mereka, cuba untuk bersetuju dengan mereka. Ini kerana pembuli tidak akan mendapat kepuasan jika anda bersetuju dengan mereka. Anggaplah apa yang pembuli ucapkan itu sebagai kelakar ataupun gurauan agar tidak mengganggu perasaan anda. Dan murid juga boleh tukar subjek untuk mengalihkan tumpuan pembuli. Ini salah satu tip yang boleh murid gunakan untuk dielak daripada dibuli. Baiklah, Bit. Sebelum mengakhiri tajuk kita pada hari ini, iaitu tajuk buli, ingin saya berkesimpulan sebelum masalah ini menjadi semakin serius, langkah-langkah mengatasi perlu diambil dengan efektif. Ibu bapa harus bekerjasama dengan pihak sekolah bagi memastikan anak mereka tidak terlibat dengan kegiatan buli ini. Kita juga perlu memikirkan nasib mangsa buli kerana mereka bukan sahaja mendapat kecederaan fizikal, malah turut jaskan emosi. Usaha membentras gejala buli perlu ditangani dengan segera bagi melahirkan masyarakat yang harmoni dan sekaligus menjamin kesejahteraan negara.